2.2 gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil. Bila cakap pasal faktor, maksudnya kita boleh bahagi. Bila cakap pasal gandaan, maksudnya dia darab lah. Ni maksud gandaan dengan faktor. Okay. Tentukan sama ada 32 ialah gandaan sepunya bagi 2 dan 8 atau bukan. Bila dia kata 32 gandaan sepunya bagi 2 dan 8 atau bukan. Maksudnya kalau 2 gandaan bagi 2 dapat 32, gandaan bagi 8 pun dapat 32. Maksudnya 32 adalah gandaan sepunya. Macam mana nak tahu 32 ni gandaan sepunya bagi 2? 32 bila bahagi 2 patutnya boleh dibahagi tepat, dapat 16. 32 bahagi dengan 8 dapat 4. Sis 32 ni boleh bahagi tepat, dapat 16. 32 pun boleh bahagi tepat, dapat 4. Jadi kita kata 32 adalah gandaan sepunya bagi 2 dengan 8. Kenapa 2 darab 16 dapat 32? 2 ni darab 16. 2 ni ada 16 kali dapat 32. 8 ni ada 4 kali boleh dapat 32. Macam tu. Okay, A. B. 60 adalah gandaan sepunya bagi 5, 15, 24. 60 gandaan sepunya 5, 15, 24. Dia sama konsep dengan faktor sepunya. Bila gandaan sepunya, semua ni dia mesti boleh untuk semua tiga-tiga ni. 60 bahagi 5 dapat 12. 60 bahagi dengan 15 dapat berapa? Boleh ke 60 bagi 15? Tengok. 60 bila bahagi dengan 15, 4. Okey, dapat 4. 60 boleh ke bagi dengan 24? Ni tak boleh. 60 bahagi dengan 24, kita dapat 2.5. 2.5 ni maksudnya ada perpuluhan, bukannya integer. Maka 60 ni tak boleh dibahagi tepat dengan 24. Jadi kita boleh kata 60 ni bukan gandaan bagi 24. Bila dia bukan gandaan 24, yang ni boleh, yang ni boleh, yang ni tak boleh, automatik bukan gandaan sepunya. Kenapa? Untuk menjadikan dia ni gandaan sepunya, semua ni patut boleh dibahagi tepat. C. 72 gandaan sepunya 8, 9, 20, 18 dengan 24. 72 boleh bahagi 8, betul. 72 bahagi 9 dapat 8, betul. 72 boleh bahagi 18 tak? 72 bahagi dengan 18 dapat 4, boleh. 72 boleh bahagi dengan 24 dapat 3. Jadi semua ni boleh, semua ni 72 boleh bahagi tepat dengan semua ni. Jadi kita boleh kata 72 ni adalah gandaan sepunya bagi 8, 9, 18, 24. Contoh 10, senaraikan 5 gandaan sepunya pertama bagi 2, 3, 4. Gandaan ni maksudnya darab kan. Bila dia kata gandaan bagi 2, gandaan bagi 2, so mula-mula 2 darab 1. Lepas tu 2 darab 2, dapat 4. 2 darab 3. 2 darab 4. 2 darab 5. Okey. 2, 3. 3 pula 3 darab 1, 3 darab 2, 3 darab 3, 9. Ataupun just tambah je nombor 3 daripada yang sebelum. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 3, 15.
4, sifir 4 lah, 4, 8, 12, 16, 20. Ini adalah 5 gandaan pertama. Ni gandaan. Dia nak 5 gandaan sepunya. Bila kita senaraikan ni, kita kena buat je gandaan sampai kita jumpa yang 3 ni mempunyai nombor yang sama. Ada tak nombor yang sama? Okey, 2, 4, 6, 8, 10. Yang ni tak ada. Tak jumpa lagi. So, bila tak jumpa, kita teruskan lagi gandaan. Lepas 10, 12, 14. Kalau tengok, sini ada 12. Sini pun ada 12. Sini pun ada 12. Kita dah jumpa gandaan sepunya pertama. Okey, kita dah jumpa gandaan sepunya dia 12. Dia nak 5 gandaan sepunya. Bila kita jumpa 12, gandaan sepunya, 5 gandaan sepunya kita akan mulakan dengan 12. 12 lepas tu 12 darab 1, 12 darab 2, 12 darab 3, 12 darab 4, 12 darab 5. Ini adalah 5 gandaan sepunya pertama. So, basically, jumpa gandaan ni, kita just buat sifir dia lah. Sifir 12. 12, 24, 36, 48, 60. So, settle. Contoh 11, tentukan gandaan sepunya terkecil bagi 2 dan 3. Okey. Sama macam faktor tadi, dia ada 3 cara lah. Sama ada kita senaraikan, pembahagian berulang ataupun kaedah pemfaktoran perdana. Macam biasa, paling senang B. Kalau ada soalan macam ni, guna cara B. Tapi saya just tunjuk lah macam mana nak guna 3 cara. Okey, gandaan sepunya terkecil. Kalau cara yang pertama ni, kita senaraikan dia punya gandaan sepunya. Kejap. 2 dengan 2 dan 3. So, untuk 2 ni, dia punya gandaan adalah 2, 4, 6, 8, 10 and so on. 3 ni, 3, 6, 9. Sebenarnya, once kita jumpa yang sama, kita boleh terus bulat lah. Jadi, kita tahu yang terkecil, sebab dia kata terkecil, maksudnya yang mula-mula kita jumpa lah adalah 6. Gandaan sepunya terkecil ialah 6. Ni kalau kita senaraikan. Kalau kaedah pembahagian berulang, kita buat 2 dengan 3. Okey, dia terbalik dengan faktor tadi. Kita asalkan salah satu boleh bahagi, kita bahagikan. Di mana kita akan bahagikan dengan nombor perdana lah. 2, 3, 5, 7, etc. Ni boleh bahagi dengan 2, bahagi dengan 2. 2 bahagi 2, 1. 3 tak boleh bahagi dengan 2. Kalau tak boleh bahagi, turun balik. Okey. Kita akan buat sampai semua nombor tinggal 1. So, 3 boleh bahagi dengan 3. 1, 1 lah. 3 bahagi 3, 1. Once dah dapat 1, 1, kita stop. Jadi, dia punya gandaan sepunya terkecil adalah 2 darab 3. Kita darab nombor depan ni. Dapat 6. So, dia jimat masa. Kita tak payah nak senaraikan satu-satu. Satu lagi, kaedah pemfaktoran perdana. Ni kita nak kena senaraikan dia ni hasil darab apa. Kalau tengok A, kalau tengok 2 dengan 3, so 2, 2 lah. 3, 3 lah. Jadi, kita darab dapat 6. Okay, A. B, 3, 6 dengan 9. So, kalau cara, kita tunjuk cara 3 lagi. Okay, 3, 6, 9. Kalau kita nak senaraikan, ni pun senaraikan 3, 6, 9, 12, 15, okay, 18. Kita stop dulu, tengok ada yang sama tak? 6. Sifir 6, 6, 12, 18. Okay, dah nampak lah 9, 9, 18. So, kita nampak 18 ni adalah 3 adalah 18. Jadi, gandaan sepunya terkecil adalah 18. Kalau pembahagian berulang, kita just senaraikan 3, 6, 9.
nombor yang boleh dibahagikan. Asalkan salah satu boleh bahagi pun boleh. Okey, boleh bahagikan dengan tengok 6. 6 ni boleh bahagi dengan 2. 3 tak boleh bahagi 2. Nanti dapat perpuluhan turun balik. 6 bahagi 2, 3. 9 pun tak boleh bahagi 2, dapat bahagi. So, boleh bahagikan dengan 3. 3 bahagi 3, 1. 3 bahagi 3, 1. 9 bahagi 3, 3. Ada 3 dekat belakang. Kita akan buat sampai dapat 1, 1, 1. Jadi, gandaan sepunya terkecil adalah hasil darab nombor kat depan ni. 2 darab 3 darab 3 dapat 18. Kalau cara C ni, kita kena tengok apa hasil darab dia. 3 sama dengan 3 lah. 6 hasil darab 2 darab 3. 9 hasil darab 3 darab 3. So, kita tengok yang mana yang sama. Okay, ni yang sama. Okay, so ni just 3. Yang tak ada tu kita akan darab dengan each other. 2 darab dengan 3. Darab dengan nombor yang sama ni. 3. 2 darab 3 darab 3 dapat 18. So, bagi saya sebenarnya ni leceh. Ni pun leceh. Sebab nak kena senaraikan. B juga yang paling senang. Jadi, C ni nak guna cara pembahagian berulang je. 3, 8, 12. Tengok, boleh bahagikan dengan 2. 3 bahagi 2 tak boleh. Dapat nombor, dapat baki kan. So, dia turun balik. 8 bahagi 2, 4. 12 bahagi 2, 6. Boleh bahagikan dengan 2, 3. 4 bahagi 2, 2. 6 bahagi 2, 3. Boleh bahagikan dengan 2 lagi. Set 2 kat sini. 3. 2 bagi 2, 1. 3. Boleh bahagikan dengan 3. Dapat 1, 1, 1. Jadi, dia punya gandaan sepunya terkecil adalah 2 darab 2 darab 2 darab 3. 8 darab 3 dapat 24. Tak semestinya bahagi dengan 2. Nak direct bahagi 3 pun boleh. Okay. 3, 8, 12. Kalau kita bahagikan dengan 3. 3 bahagi 3, 1. 8 tak boleh bahagi 3, turun balik. 12 bahagi 3, 4. 8 dengan 4 boleh bahagi 2. 1, 8 bahagi 2, 4. 4 bahagi 2, 2. Boleh bahagikan dengan 2. 1, 2, 1. Boleh bahagikan dengan 2, dapat 1, 1, 1. Bila darab, 3 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2, still dapat 24. Still sama. Okay. Kena ingatlah, kalau gandaan sepunya ni kita bahagikan sampai dapat 1, 1, asalkan ada nombor yang boleh bahagi. Tapi kalau faktor sepunya terbesar, kita hanya boleh bahagi kalau semua nombor ni boleh bahagi. Okay.